alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, baik. Pertamanya, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu kembali untuk kita membincangkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu lalu kita cuti hari raya Aidil Adha dan Selasa baru ni saya mohon maaf kan, ada sikit orang kata apa tak selesa kat belakang badan. Wrestling dengan anak ke tak ingatlah salah angkat ke apa. So agak kurang selesa. Jadi hari ni insya-Allah kita akan teruskan menggantikan perjumpaan pada hari Selasa yang lepas. Telah pun kita selesai daripada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Kalau kita tengok surah Al-Hujurat, kita belajar perkara-perkara tentang adab-adab dengan Allah, adab-adab dengan Rasul dan adab-adab dengan sesama manusia. Dan juga kita belajar tentang erti kata iman dan takwa. Manusia ini dia mesti berusaha untuk jadi orang yang beriman, dan apabila dia beriman maka dia akan orang kata apa terbitnya takwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak takwa ni tanpa iman? Tak boleh kan? Sebab apa? Takwa orang kata apa? Buat takwa ni, maksud saya, kalau kita kata takwa, apa maksud takwa? Buat apa yang Tuhan suruh dan tinggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Buat apa yang Tuhan suruh dan tinggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dan kita buat apa yang Tuhan suruh dan apa yang Tuhan larang sebab apa? Bukan sebab kerana apa? Kerana kehidupan, bukan kerana peraturan. Bukan kerana orang buat, kita buat, orang tinggal, kita tinggal. Tapi apa yang kita buat dalam takwa kepada Allah Ta'ala, kita buat apa yang Tuhan suruh dan kita tinggalkan apa yang Tuhan larang, dia bermula daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mula daripada keimanan. Dia mesti kita tahu kita buat sesuatu tersebut kerana Allah. Iman kita sebab kita percaya Allah itu wujud. Kenapa kita solat? Sebab kita percaya bahawa hari akhirat itu ada. Kenapa kita buat kebaikan dan kita tinggalkan keburukan? Sebab kita percaya adanya malaikat yang mencatat. Kenapa kita baca Al-Quran? Sebab kita tahu kita beriman kepada Alkitab. Jadi takwa dia mesti berasaskan keimanan. Tak boleh kalau kita, dan maksudnya kita kena tahu bahawa hidup ni dia penuh dengan kesedaran. Penuh dengan perkara-perkara yang perlu kita sedar. Kita sedang beriman pada Allah. Kita sedang buat sesuatu kerana Allah. Dan dalam proses itulah kadang-kadang kita akan dapat melihat bagaimana agaknya orang kata apa, perjalanan hidup ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Apakah erti agama kepada kita? Kenapa akhirnya baru kita faham solat subuh tu daripada pagi hari kita telah pun dirikan, kemudian kita di tengah hari kita solat zuhur dan sebagainya. Okey. So itulah proses kita belajar dalam surah Al-Hujurat. Dan hari ini kita akan masuk surah yang baru, surah Luqman. Surah Luqman. Surah Luqman yang kita akan masuk pada hari ini. Pertamanya, kalau persoalan kita, kenapa surah Luqman? Tak ada sebab. Sebab saya rasa macam nak ambil surah Luqman lah, saya ambil lah surah Luqman, kan? Dia maksud bahasanya sukati Dan lah, kan? Dan yang pilih sukatilah Dan nak ambil surah Luqman. Tetapi sebenarnya di antara juga saya mengambil surah Luqman kerana saya tengok daripada surah Al-Hujurat, iaitu banyak perbincangan dengan sesama manusia, kan, tentang jangan mengumpat dan sebagainya. Banyak nasihat-nasihat yang kita ambil. Lalu kita sambung dengan nasihat-nasihat yang berikut daripada nasihat Luqman juga nanti. Dan juga saya ambil pada surah Luqman ni justifikasi saya lah.
kan. Saya ambil juga surah Luqman ini kerana surah Luqman ini satu sambungan nasihat-nasihat. Dalam surah Luqman dia lebih khusus lagi. Wa iz qala Luqman, nasihat daripada Luqman. Um, kita sambung tentang nasihat. Yang kedua, surah Luqman ni iaitu proses untuk kita meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dalam surah Al-Hujurat dah cerita pasal iman itu isi proses, takwa itu tingkatan tertinggi. Maka kita pergi surah Luqman, kita semak lagi Luqman kita kan, ataupun kita kata apa, kita ambil hikmah daripada Luqman untuk meneruskan proses keimanan dan mendapatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, saya pilih surah Luqman kerana surah Luqman ini boleh jadi salah satu surah untuk kita bermuhasabah. Bagaimanakah orang kata apa? Kita kata apa, sifat-sifat ketakwaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman. Okeylah. Itu saya punya justifikasi dia. Saya tak letak dalam nota lah. Kenapa saya pilih surah Luqman. Okey, Luqman, surah Luqman maksudnya apa? Luqman. Luqman dia tak ada alif lam kan? Surah Luqman saja. Surah Luqman. Surah Luqman dia tak ada alif lam. Luqman ni saja sikit ulang kaji. Kalau kita gunakan nama-nama yang memang kita kata apa? Kata nama khas Luqman. Maksudnya nama orang. Nuh kan? Nama orang. Apa lagi lah kan? Syaza nama orang. Maka dia tak perlu alif lam. Alif lam ni dia benda yang general, kita nak khususkan dia. Kucing kan, masa kita nak kata tadi ada kucing kena langgar. Kucing yang mana? Al-kucing. Oh, rupanya kucing yang selalu duduk depan rumah kita tu. Kita tahulah. Luqman dah ketahui. Maksudnya Luqman ni nama orang yang khas. Cuma kita nak tengok juga nanti Luqman yang mana disebutkan oleh Allah. Luqman ni pun banyak dalam riwayat cerita siapakah Luqman ni. Luqman surah yang ke-31 dalam Al-Quran. Dia sebenarnya mungkin catatan tepi ataupun tambahan-tambahan maklumat untuk doktor semua. Surah Luqman ni dikatakan kembar ataupun dikatakan kita kata apa? Surah yang saling berkaitan di antara surah Al-Ankabut, Rum, Luqman dengan Sajadah. Dengan Sajadah. 4 surah yang kita kata apa? Kandungannya saling berkaitan satu dengan yang lain. So kalaulah kita nak kata nak lebih mendalami surah Luqman, maka kita eloknya baca juga surah-surah lain tersebut. Surah Al-Ankabut dia dimula daripada juzuk yang sebelum tu. Al-Ankabut, Rum, Luqman dengan As-Sajadah. Mungkin pada pandangan saya kita akan cover dua lah, Luqman dengan Sajadah. Tambahan pula Sajadah, surah yang biasa kita dengar pada pagi Jumaat. Okey, jadi Luqman ni dia apa? Dia antara 4 surah yang menjadi orang kata apa? Padanan. Sebenarnya dalam Al-Quran, mungkin doktor-doktor yang lama pernah beberapa kali saya sebut. Ada surah-surah yang memang surah ni dia satu kategori yang khas. Sebagaimana contohnya surah-surah uh, macam mana Nabi SAW sebut, barang siapa yang nak melihat kiamat, kan, bacalah surah Al-Ghashiyah, bacalah surah An-Naba, bacalah surah apa nama, Al-Infitar. Nabi kata ada 4 surah. Satu lagi surah Al-Mutaffifin, taklah saya. Maksudnya Nabi dah kategorikan 4 surah ni kandungannya kiamat. Nak tengok kandungan kiamat betul-betul, maka lihat kandungannya. Juga ulama kata 4 surah yang saling berkaitan. Surah Lam yakunil lazina kafaru, surah apa tu? Al-Bayyinah, surah Al-Zalzalah, surah Al-Adiyat, surah Al-Qari'ah. Kan? Nabi kata surah yang berkaitan dengan hari kebangkitan dan hari kiamat. Begitulah surah Luqman ini. Ada para sahabat Nabi SAW, tiada dalam hadis, tapi tak kurang ramai para sahabat yang mengatakan 4 surah yang akan saling berkaitan kandungannya. Surah Al-Ankabut, Laba-Labah, surah Rum, surah Luqman dengan surah As-Sajadah. So surah Luqman, kalau kita baca, menariknya kalau kita boleh lihat surah-surah yang lain juga. Al-Ankabut, surah Rum, surah Sajadah. Dia punya pair dia. Dia punya pair dia.
Okey. Dan surah ini ada berapa ayat? Ada 34 ayat. Tak panjang, 34 ayat, sekitar dalam 1, 2, 3, 4 muka surat macam tu. Dalam 4 muka surat, 34 ayat. Kategorinya Makkiyah. Kategorinya turun sebelum hijrah Nabi SAW, kecuali ayat 27, 28, 29. Ayat tersebut turunnya di Madinah, ataupun kita panggil ayat-ayat kategori Madaniyah. Okey. Bila kita bincang tentang surah juga, kalau nak tanya terus pun boleh lah, tak ada masalah, kan. Kalau kita bincang tentang surah, biasanya kita akan lihat ada tak fadilat-fadilat daripada surah. Dalam surah Al-Baqarah ada, Al-Fatihah ada, kan. Surah yang lain daripada tu ada yang kita katakan tak ada secara khusus. Ada surah tadi disebut fadilat baca Quran dapat pahala lah. Kan, barang siapa yang baca satu huruf dapat 10 ganjaran. Tapi fadilat secara khusus ni, kalaulah kita kata apa, barang siapa, Nabi SAW sebut apa? Barang siapa yang membaca 3 surah ini, pagi dan petang, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, maka Nabi kata dia akan dicukupkan kehidupannya dia akan dicukupkan kehidupannya pada sebelah pagi. Barang siapa yang baca man qara'a 3 surah ini pada sebelah pagi, akan dicukupkan kehidupannya pada hari siang hari. Barang siapa yang baca pada petang hari, maka akan dicukupkan kehidupannya pada malam hari. Nabi kata juga barang siapa yang membaca 3 surah ini, terutama surah Al-Falaq dengan surah An-Nas pada pagi dan petang, maka akan dilindungi daripada jin, iaitu pada siang hari. Barang siapa yang baca pada malam hari, petang lah kita kata, maka dia akan dilindungi pada malam hari daripada gangguan jin. Itu khusus Luqman. Kita katakan tak ada dalil yang datang daripada Nabi SAW yang menyandarkan bacaan surah Luqman ini kepada fadilat-fadilat khusus. Ada pun macam saya kata di awal-awal tadilah, ada orang pernah maklumkan pada saya, kan, ataupun dia bertanya, dia dapat tahu bahawa kalau baca surah Luqman ni anak jadi pandai. Wallahu alam, kan. Tak adalah, kita kata tak ada dalil yang menunjukkan bahawa baca surah Luqman ini akan jadi pandai. Tapi baca Quran hikmahnya ada, mungkin boleh jadi pandai, kan. Tapi tak tentu juga. Kalau tak diusahakan dengan baik, maka tak ke mana juga. Sekadar baca Quran, kan. Jadi kita kata tak adalah fadilat secara khusus surah Luqman ni. Begitu juga kalau kita lihat surah-surah yang lain. Kadang-kadang ada juga orang sebut barang siapa yang baca surah Yusuf, kan, nanti anak jadi kacak macam Nabi Yusuf. Ataupun orang baca surah Maryam, kalau dia mengandung anak perempuan nak baca surah Maryam. Tak ada dalil lah, kan, tak ada dalil yang kita katakan secara khusus mengatakan demikian. So Luqman ni tak adalah kot. Tak ada secara khusus kita kata fadilat-fadilat yang dikatakan disandarkan kepada Luqman, surah Luqman. Adapun kita ceritalah pasal Luqman. Surah ini iaitu bercerita tentang seorang pemuda. Dalam biasa kita panggil Luqman Al-Hakim. Luqman yang sangat bijaksana. Luqman Al-Hakim. Uh, Luqman yang bijaksana. Ulama pun bila sebut Al-Hakim pun mereka pun berselisih pendapat. Kalau kita sebut Luqman Al-Hakim, kan, mungkin ada anak-anak ke cucu anak saudara ke nama yang sama. Kalau kita panggil Luqman Al-Hakim, Luqman seorang hakim, maksudnya pandailah. Kan hakim, hakim bijaksana, kan. Bila kita bagi syarahan dulu kan sekolah-sekolah kita akan guna ayat yang sama. Kepada hakim yang lagi bijaksana. Bodek ke betul ke tak tahulah, kan. Hakim yang bijaksana. Kalau kita panggil Al-Hakim. Ada yang ulama kata Luqman Al-Hakim. Luqman ni dia seorang qadi ataupun seorang hakim satu masa dahulu. Ada yang kata Luqman Al-Hakim. Al-Hakim. Dia pakai ya. Luqman Al-Hakim. Tadi panjang dekat ha, ni panjang dekat kim. Luqman Al-Hakim bermaksud Luqman si hakim. Si hakim dalam bahasa Melayu hakim juga. Hakim lah, kan, yang menjadi hukum qadi tu. Al-Hakim kalau panjang kim, yang bijaksana, mendalam, dengan mendalamnya kebijaksanaan dia. So Luqman ni Luqman yang mana? Tak tahu, Luqman Al-Hakim ke Luqman Al-Hakim. Kita tengok lagi.
Menurut Ibnu Katsir, nama beliau ialah Luqman Ibnu Anqa Ibnu Sadun. Dikatakan juga Luqman Ibnu Taran. Beliau adalah penduduk Ailah, Jerusalem. Maksudnya dia duduk di mana? Tinggal, tak tahulah berasal, tidak kata berasal ni, dia kata dia tinggal sahaja. Dia tinggal di Palestin, Jerusalem ni, dekat Palestin. Dikatakan beliau seorang qadi pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Qadi bermaksud apa? Bukan juru nikah, kan? Kita dah terkona dengan istilah Piramli. Kalau nak kahwin ni dia jumpa Tok Kadi. Kadi adalah seorang hakim yang menentukan hukum hakam, yang akan menentukan soal faraid, pembagian harta, jumpa kadi. Kan, bukan sekadar untuk menikah kahwinkan saja. Qadi. Beliau dikatakan seorang qadi pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Dikatakan kan seorang uh, orang yang duduk pada zaman bijaksana, duduk pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Um, Maksudnya dia hidup awal sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat lain menyebutkan beliau adalah seorang hamba daripada Habsyah, Utopia. Habsyah, Utopia. Habsyah ingat dekat Yaman, kan? Hijrah yang pertama kaum muslimin semasa berada di Mekah, dipimpin oleh siapa? Osman bin Affan, kan? Pergi hijrah, pergi ke mana? Ke Habasyah. Habasyah, Utopia, Yaman. Habasyah. Nabi SAW sangat memuji orang Habsyah, orang yang lemah lembut. Dan saya ada kawan beberapa orang yang berasal daripada Habasyah. Mereka tak suka orang yang tempatan yang soleh lah, yang baik-baik ni. Suatu tempat, tak semuanya soleh, kan? Tapi saya ada kawan-kawan yang soleh duduk di Utopia, berasal Utopia. Mereka tak suka panggil nama mereka, tempat mereka Utopia. Mereka bangga kalau kita panggil dia nama Habasyah. Kamu daripada mana? Habasyah, kan? Memang saya ada kawan-kawan yang daripada Habasyah, memang lembut-lembut orang dia. Baik lembut dia. Okey, pendapat lain yang mengatakan Luqman ini berasal daripada Habasyah. Seorang hamba yang berasal daripada Habasyah, iaitu seorang tukang kayu. Ada juga yang mengatakan beliau daripada Sudan. Sudan Mesir. Tak tahu Sudan Mesir ni Sudan dulu kot. Kan sekarang Sudan dengan Mesir dah berbeza dah. Okey. Itu yang mengatakan kita kata apa? Tempat. So kita penting kita tahu sebenarnya pendapat yang besar iaitu mengatakan Luqman ini dia bukan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan zaman Nabi Muhammad. Dia orang yang bijaksana yang sebelumnya lagi. Zaman dikatakan zaman nabi-nabi terdahulu. Dikemukakan pendapat berkenaan dengan nasabnya Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ni dia ahli sejarah. Luqman bin Bawra' bin Nahur bin Tarikh, nama dia katakan Luqman bin Bawra'. Tak ada pun Al-Hakim. Al-Hakim tu gelaran je lah. Zamakhsyari, tadi Muhammad bin Ishaq ni kita kata ulama sirah. Zamakhsyari ulama tafsir. Berkata Luqman bin Bawra' bin Ukhti Ayyub. Oh, ya. Oh, ada kaitan dengan Nabi Ayub alaihissalam. Ukhti Ayyub tu bermaksud um, kakak saudara perempuan kepada Nabi Ayub, Ibnu Khalatih. Ialah Ayub bin Khalatih. Okey. Beliau hidup 1000 tahun dan sempat bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam serta mengambil ilmu daripada Nabi Daud alaihissalam. Al-Waqidi, para ahli tafsir yang terkemudian, dia mengatakan beliau adalah qadi daripada kalangan Bani Israel. So senang ceritanya, kita kata apa? Kita tahu bahawa Luqman ini bukan zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan selepas zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup di zaman yang awal lagi, Luqman. Sifatnya beliau kata Luqman ni orang yang hitam. Orang yang hitam, berbibir tebal. Dan Allah Ta'ala beri dia kenabian, hikmah. Allah Ta'ala beri dia hikmah. Tapi tidak memberikan dia kenabian. Dia bukan seorang Nabi lah. Dia bukan seorang Nabi. Ada yang membincangkan dia ni seorang Nabi. Tak. Dia orang soleh aja. Nabi ramai. Tapi ramai dia, banyak ulama' yang mengatakan dia bukan seorang Nabi. Okey, saya baca laju sikit point ini. Sufyan Sauri meriwayatkan hikmah Luqman seorang hamba sahaya asal daripada Habsyah, seorang tukang kayu. Ada kata seorang lelaki yang pendek, berhidung pesek ataupun berhidung pesek ni kan.
Bahasa Melayu saya cek tadi, dia hidung yang apa nak kata? Hidung dia Penyek. hidung penyek. Hidung penyek berasal dari Naubah. Dan pekerjaan dia, inilah orang kata dia qadi, ada yang kata dia qadi, ada yang kata dia tukang kayu, dia hamba dia, ada yang kata dia seorang penjahit pakaian, ada yang kata dia tukang pungut kayu api saja, hamba lah, hamba, tugas hamba. Penjahit tu maksudnya dia orang biasa lah, mungkin penjaga sebagainya. Ada kata penternak, ada kata dia tukang kayu. Tu Luqman. Taklah kita ketahui bahawa siapakah Luqman tersebut. Sepakat ulama bahawa Allah Ta'ala kurniakan kepada hikmah dirakamkan nasihat melalui Al-Quran. Jumhur ulama mengatakan beliau adalah wali bukannya Nabi. So, kita tahulah Luqman. Pernah dengar cerita pasal Luqman? Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ni orang yang, dia jangan keliru dengan satu lagi. Kalau orang Arab, mereka suka cerita pasal orang yang bijak. Siapa? Abu Nawas. Abu Nawas pun digambarkan kalau dalam cerita-cerita Arab, dia orang yang bijak. Abu Nawas. Dia orang yang cerdik, tapi dia ni lah, dia suka buat lawak. Abu Nawas. Dia orang cerdik. Tapi itu cerita-cerita, ada yang kata cerita dongeng. Tapi macam Pak Pandi. Luqman, dia seorang yang betul-betul wujud dan hidup. Apa pun kita boleh lihat daripada latar belakang Luqman ni, point kita iaitu Luqman ni orang yang soleh. Bukan pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luqman ni zaman yang awal. Dan poin yang lagi saya suka berikan penekanan, iaitu Luqman ini, beliau seorang yang bijaksana. Macam mana bijaksana je kita akan lihat dalam nasihat-nasihat dia nanti. Ada ramai jenis orang yang bijaksana pada hari ini, yang boleh memberikan syarahan, memberikan ucapan dan sebagainya. Tapi kebijaksanaan yang kita nak lihat hari ini, iaitu kebijaksanaan daripada pandangan Al-Quran. Pandangan Al-Quran. Sehingga kalau kita lihat, Luqman ini terpilih salah seorang yang disebut nama dia dalam Al-Quran. Bukan calon-calon orang ni. Bukan calon-calon orang. Orang yang terpilih disebut namanya dalam Al-Quran. 114 surah, ada nama kita, nama saya adalah Nuh kan. Luqman, tak ada nama, apa nama, Syazah, Huzwa, tak ada. Nama saya ada kan, Nuh. Luqman, nama tersebut dalam Al-Quran kan. Saya nak bagi tahu gambaran bahawa betapa besar dan terpilihnya Luqman ini. Nasihat-nasihat dia bukan nasihat yang sebarangan, bukan nasihat yang biasa-biasa. Sebab kita bayangkan berapa ramai orang soleh, keluarga yang misali, keluarga yang hebat, ramai tak? Ramai. Tetapi disebut satu aja keluarga dalam Al-Quran, Ali Imran, Ali keluarga Imran, yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala, disebut dalam Quran. Banyak binatang di atas dunia ini, tapi hanya binatang-binatang terpilih saja disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ramainya orang cerdik, pandai dan soleh di atas dunia ini daripada zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman. Tapi pengiktirafan Allah kepada Luqman, salah seorang yang disebut nama dia sebagai satu surah, dan beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan seorang, orang kata apa, hanya orang yang soleh, tapi disebut kisah dalam Al-Quran. So patutnya kita dapat bangkitkan rasa macam mana? Rasa kehebatan. Hebat Luqman ni. Siapakah dia? Kan? Tak kisahlah siapakah dia tu, ikutlah. Tapi maksudnya, macam manakah seseorang ini? Apakah nasihat dia? Macam mana dia boleh berfikir untuk pergi ke arah nasihat tersebut? Kan? Level kita lah. Bukan setakat kita ambil nasihat dia. Macam mana beliau boleh jadi seorang yang bijaksana, yang digelar Allah orang yang bijaksana, yang dipetik perkataan-perkataannya sehingga dimasukkan ke dalam Al-Quran. Okay. So Luqman bukan seorang nabi, kita bincang. So ayat yang pertama kita, Alif Lam Mim. Saya baca dululah kan. Hari kita akan baca ayat sampai yang kelima, insya-Allah kalau sempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim.
هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. 5 ayat yang lebih kurang macam surah Al-Baqarah. Kan? So hafal lah sikit. 5 ayat daripada Al-Baqarah hafal tak? Daripada awal tu. Hafal kan? Lepas ni try hafal Luqman pula. Nampak lain, nampak sama tapi surah berbeza. Dalam solat kita baca Al-Baqarah. Kedua kita baca surah Luqman. Walaupun 5 ayat saja jadilah kan. Okay. So Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Nak baca dia kena apa? Alif. Alif tak ada harakat lah. Alif Lam. Jangan Alif La. Fa tu dia mati dia. Alif. Alif Lam. 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 Lam 6 harakat. Lam. Lepas tu dengung 2 harakat. Lam Mim. Jangan lam. Tak, lam. 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 2 harakat. Baru dengung 2 harakat. Sebab lam kan. Mim ada mim kat situ kan. Mim mati bertemu dengan mim. Alif Lam Mim. So 2 harakat kat tengah tu. Tilka ayatul kitabil hakim. Tak ada apa yang susah pun. Inilah ialah ayat-ayat kitab, yakni Al-Quran, mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh. Huda wa rahmatan lil muhsinin, menjadi hidayah. Huda dengan hidayah sama maksudnya. Huda dengan hidayah dia sama. Okey. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal baik. Ataupun huda, petunjuk dan rahmat bagi orang yang melakukan amal baik. Nak ringkaskan. Ini tafsir Pimpinan Ar-Rahman, dia dah panjangkan. Ayat yang keempat, iaitu orang yang mendirikan sembahyang. Ini yang berbeza sikit dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah ada sebut tentang orang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas solah. Iaitu orang ini tak ada ghaib, dia terus kepada soal terus kepada solat dan zakat. Allazina yu'minuna bil ghaib allazina yuqimunas solah. Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang, memberikan zakat, serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat. Dan inilah orang yang berjaya. Tuhan kata mereka itulah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang tetap mendapat hidayah, petunjuk dari Tuhan. Mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk. Ala huda. Ala tu atas. Kan? Berada di atas. Ala hudammir, berada di atas petunjuk Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berjaya. Okey. So kita masuk kita punya nota kita. Alif Lam Mim. Ini adalah ayat kita panggil apa? Alif Lam Mim ni dia ada nama dia, iaitu muqatta'ah. Ayat muqatta'ah. Qata'a, daripada perkataan qata'a, kotok. Kotok tu maksudnya potong. Katok tu ketuk kan. Kotok dalam bahasa Arab, kotok tu potong. Muqatta'ah tu nahu Arab lah kita panggil, iaitu dia dah tambah-tambah perkataan. Muqatta'ah ni senang maksudnya benda yang dipotong-potong, dicincang, dipotong. Muqatta'ah, daging muqatta'ah. Kalau nak pergi ke nak duk ingatkan daging muqatta'ah, daging cincang. Daging cincang, daging terpotong-potong. Okey. Ini adalah ayat muqatta'ah kita panggil. Kan? Seperti yang kita telah ketahui, manusia tidak tahu apakah tafsir bagi ayat-ayat muqatta'ah ini. Tak ada orang boleh reka. Tak ada orang boleh reka. Dan cara baca dia kena baca alif lam mim. Jangan baca alam pula. Alam kan. Alif lam mim, alam okey lagi. Alif lam mim ra, al-mari tak ada kan. Kena baca alif lam mim ra. Huruf muqatta'ah kena baca dengan jelas satu persatu.
Kaf ha ya ain sad surah Maryam. Jangan baca ka ha ya asa kan. Kalau baca nun lah kan, jangan baca na ke apa ke. Alif lam mim kena baca alif lam mim. Nampak mungkin pada kita apalah pelik kan. Alif lam mim ra baca almari. Ni benda real pernah berlaku depan saya kan. Confident je. Almari kan. Alif lam mim ra. Alif lam mim. Muqatta'ah kena baca satu persatu huruf. Dan apakah kita tahu tak apakah maksud alif lam mim ni? Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu maksud alif lam mim ni. Huruf-huruf muqatta'ah ni. Walaupun ada orang nak takwil ke. Tahu takwil? Tafsir bermaksud kita, dia ada satu tafsir, satu lagi takwil. Doktor semua boleh catat kat tepi. Tafsir bermaksud kita maksud-maksud penjelasan yang bersumber, yang berfakta. Maksudnya ada daripada Al-Quran dan ada daripada hadis. Contohnya kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ada tafsirannya. Daripada Quran, Tuhan kata siapa jalan yang lurus? Tuhan kata jalan yang lurus iaitu an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ada tafsir. Kalau Nabi pula sebut dalam Al-Quran, Nabi kata dalam hadis Nabi kata orang yang mendapat lurus jalan yang tersebut iaitu orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ya, tu. Ada satu lagi takwil. So dalam alif lam mim tak ada tafsir. Tak ada tafsir. Takwil pun sebenarnya takwil maksudnya dia bukan tafsir tapi dia duk agak. Takwil macam mana kita nak takwil? Kita pun kata ada orang dia takwil begini. Saya pergi dekat surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Surah apa? Alam Nashrah? Surah Asy-Syarhu. Ada orang dia takwil. Dia kata takwil ni, dia kata alif lam mim ni iaitu bermaksud alam. Tuhan nak tanya, bukankah kami telah? Bukankah kami telah? Dia kata. Jadi dia kata alam ni surah Alif Al-Baqarah ni alif lam mim dan sebagainya adalah Tuhan nak bertanya kepada manusia. Itu takwilan lah. Ada yang takwil, di antaranya mereka yang mentakwil huruf-huruf ini dengan nombor. Kan bahasa Arab dia ada nombor-nombor kan, huruf yang mewakili nombor. Alif ni mewakili nombor berapa, lam mewakili nombor berapa, mim mewakili nombor berapa. Kan Arab-Arab dulu dia tak pakai nombor. Nombor 1 point apa, nombor 2 point apa. Ingat tak masa dulu sekolah kafar ke, sekolah agama, cikgu tak tulis ABC, cikgu tak boleh 1 2 3, cikgu pilih jawapan tu alif ba jim dal, betul? Kan alif ba jim dal. Dululah. So itu semuanya merujuk kepada nombor-nombor. Ada yang mereka takwil dengan nombor-nombor. Mereka kata alif ini mewakili nombor saya tak ingat lah. Tapi kalau kata Bismillahirrahmanirrahim tu takwilan dia akhir jadi 360. Contoh ke. Jadi kata nombor-nombor ni ada maksud. Dia kata itu takwil lah. So kalau sebenarnya pada kita, apa yang patut kita lakukan? Kita katakan sebenarnya tak ada maksud. Kita tak tahu. Ni adalah di antara rahsia-rahsia Allah. Tak ada takwil, tak ada tafsir. Tafsir tak ada, takwilan pun tak ada. Nanti kejap lagi kita ada muka surat selepasnya yang Tuhan sebut ada benda kita tak boleh takwil. Kita tak dapat nak takwil. Namun dalam banyak surah selepas sahaja Allah Taala sebut ayat muqatta'ah, kita panggil ayat lah. Kenapa tak panggil huruf? Kita panggil ayat sebab dia termasuk dalam ayat pertama. So kita panggil dia ayat. So namun dalam banyak surah selepas Tuhan sebut tentang ayat muqatta'ah, selalunya diikuti dengan penerangan tentang Al-Quran. Penegasan dari surah sebelum atau bentuk ayat-ayat tertentu. Seperti surah-surah Hawa Mim. Tak apa, saya jelaskan perlahan. Dalam kita lihat alif lam mim ni selalunya kita tak ada tafsiran ataupun takwilan, tapi selalunya bentuk yang kita tengok alif lam mim ni iaitu selepas itu ada cerita pasal Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, cerita pasal kitab. Surah Ali Imran ada juga kan,
surah Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitab. Cerita pasal kitab juga. Kan? Dalam surah Luqman, Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Jadi kalau kita lihat kebanyakan Alif Lam Mim ni maksudnya Tuhan nak beri perhatian tentang kisah-kisah daripada Alkitab, daripada Alkitab. Dan juga sebenarnya di antara juga kalau tambahan-tambahan daripada pemerhatian ulama kita, Alif Lam Mim ni iaitu dia bersambung. Yang pertama tadi ni dah selesai selalu ni diikuti dengan penerangan tentang Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua ada juga penegasan dari surah sebelum. Penegasan daripada surah sebelum. Maksudnya Al-Baqarah kan, contoh saya bagi contoh. Al-Baqarah Al-Baqarah hujung-hujung akan cerita pasal ni lah kan, pasal beriman pada Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah bagi orang-orang beriman. Lepas itu Tuhan tidak memberatkan manusia dengan hukum hakam. Lepas itu dia adalah sambungan daripada surah sebelum. Alif Lam Mim Ali Imran, Tuhan sambung balik. Nazzala alaikal kitab amanar rasulu bima unzila ila min rabbi. Ada perkataan turun kan? Nampak tak? Ali Imran ada juga disambung perkataan turun. Masih lagi cerita pasal turun. Turun wahyu, turunnya nabi, turunnya Alkitab kepada orang-orang beriman. Jadi kita kata surah Muqatta'ah juga adalah penegasan daripada surah-surah sebelum. Dan juga ada juga bentuk-bentuk ayat tertentu, Muqatta'ah, tak semestinya Alif Lam Mim, bentuk ayat tertentu. Maksudnya bila kadang-kadang datangnya surah yang ada Muqatta'ah ni, Alif Lam Mim ke, Alif Lam Mim Ra ke, Alif Lam Ra ke, kita akan nampak ayat dia agak ada bentuk-bentuk tertentu lah. Saya bagi contoh Al-Baqarah. Al-Baqarah sebenarnya senang nak hafal. Hujung-hujung mesti wallahu bima ta'malun. Wallahu Allah ta'malun. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu azizun hakim. Kan Al-Baqarah. Kan? Dia ada bentuk-bentuk tertentu. Berbanding dengan surah-surah yang tak ada huruf muqatta'ah ni, dia tak ada bentuk sangat. Kan kita tengok dalam surah Al-Hujurat, dia tak ada bentuk sangat pun. Surah Hawamim, maksud surah Hawamim, surah yang dipanggil surah Hamim. Surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah Hamim dipanggil surah Hawamim. Ada 7 surah Hawamim. Kalau tengok surah-surah Hamim tu, bentuk mereka sama je. Bentuk-bentuk dia sama dia. Cantik dia punya bentuk-bentuk ayat daripada surah Hamim tersebut. Hamim. Okay. So, kalaulah, okay. Faham tak yang tu? Alif Lam Mim. Baru Alif Lam Mim kita ni. Kan? Jawapan kepada Alif Lam Mim, kalau kita nak fikir, ada orang dia tanya kan, agaknya apa maksudnya Alif Lam Mim, Alif Lam Ra? Dalam Al-Quran Tuhan sebut, iaitu dalam surah Ali Imran ayat yang ketiga. Ayat ni agak panjang, tetapi saya potong di tengah-tengah tu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sampai situ pun cukup dah. Kan, sampai sini pun cukup dah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwil, tafsir maksudnya yang sebenar melainkan Allah. Seorang tanya kita, mungkinlah agak-agak ustaz selalulah ditanya kan. Ustaz, apa maksud Alif Lam Mim ustaz? Dalilnya surah Ali Imran ayat yang ke-7, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kita tak tahu takwilnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu bila? Bagi orang yang berada dalam syurga nanti, di antara peristiwa yang akan berlaku, mereka akan dijelaskan tentang Al-Quran, ayat-ayat yang dibacanya kan. Masa tu kita tahulah, oh ini rupanya maksud Alif Lam Mim. Orang dalam neraka dia tak tahu. Nanti bila dia masuk dalam syurga, baru dia akan diceritakan. Ini dia antara kelebihan-kelebihan orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan diajar. So masa tu tadabbur kita mungkin Malaikat Jibril ke, tak tahulah kan. Malaikat Jibril. Kita duduklah.
Oh, Malaikat Jibril pun kata, siapa sini dulu dia ikut kelas tadabbur kat dunia? Kan, dia kata, hampir tu. Dia kata, tak best. Dia kata, main dia dah ajar. Dia kata yang paling, dia berteranglah alif lam mim apa maksudnya. Banyak perkara-perkara yang akan dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam syurga nanti. Di antaranya berkaitan rahsia-rahsia terdapat dalam Al-Quran. So sabarlah kan. Nak masuk syurga, kenalah. Nak dengar dalam syurga, kena sabarlah masuk syurga. Okay. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Kata Allah, dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, dia tak payah fikir sangat pun alif lam mim ke apa ke. Ni hanya kata apa? Yaqulu amanna, kami beriman kepadanya. Tak kisahlah alif lam mim tu apa saja Tuhan nak simpan rahsianya, kami beriman ya Allah. Semua itu datang daripada sisi Tuhan kami. Semua tu asalnya pada Allah Taala. Kita kadang duk gaduh remeh je kan. Duk gaduh remeh je. Alif lam mim ni nak gaduh. Sampailah kita duk bincang, sebenarnya Tuhan dah kata serah pada Allah, serah pada Allah je lah. Semuanya kami beriman kami beriman kepadanya, semua itu datang daripada sisi Tuhan kami, dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang ulul albab dikata kat sini apa? Orang yang berfikir. Ulul albab ni dia tinggi maksudnya. Ulul albab ni dia genius campur berhikmah, campur bijaksana, tu ulul albab. Ulul albab ni banyak campuran. Jadi orang yang bijaksana, orang yang genius, orang yang tenang, berhikmah, beriman, dia hanya akan berkata tak apa kan. Semuanya rahsia pada Allah Ta'ala, dan dia hanya mengambil pelajaran dan peringatan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Ya, Dr. Wisni, betul. Seronok kalau dapat tadabbur dalam syurga. Sebab tu kita berlatih kat dunia kan, kita berlatih sikit-sikit. Kot-kot lah nanti malaikat tengok, kesian lah kan, bagilah chance untuk tadabbur dalam syurga pula. Duduk dalam majlis ilmu pun duduk dalam taman-taman syurga kan, pun latihan kepada kita. Nak berlatih duduk dalam syurga, kenalah berangan kat dunia lagi. Duduk berangan kat dunia. Okay. So sikit lagi sambungan ayat yang kedua. Sambungan dia lagi, tilka ayatul kitabil hakim. Biasa lepas alif lam mim, apa dia? Muqatta'ah ni akan cerita pasal Alkitab. Ingat muqatta'ah apa? Cencang, potong. Daging muqatta'ah, daging potong, daging cincang. Okey. Muqatta'ah. Tapi muqatta'ah ni bahasa tafsir. Ya kan, berat nanti pergi apa? Pergi umrah nanti kan, duk minta kan laham muqatta'ah dekat kedai kebab. Mana dia faham kan? Okey. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah. Terjemahannya apa? Inilah dia kata. Saya nak tukarlah terjemahan ni, boleh tak? Tapi saya tukar depan doktor semua faham kot. Itulah. Tilka ni lebih kepada tunjuk itu. Ini haza. Haza, hazihi kan? Anda belajar sikit-sikit bahasa Arab kan? Haza, hazihi. Haza, ini. Hazihi pun ini. Haza untuk ini yang merujuk kepada lelaki. Kalau tunjuk anak boy kan, yang lelaki kita pegang dia. Haza Ukashah kita kata. Wa haza Usamah. Kan? Haza Ukashah wa haza Usamah. Ini Ukashah, ini Usamah, kita pegang dia. Inilah. Kalau Ukashah sedang duduk kat tingkap tengah memanjat, kita kata anak kawan kita datang, kan? Ustaz tu siapa nama anak ustaz tu? Yang mana yang tengah panjat tu? Kita kata Zalika. Zalika Ukashah. Kalau perempuan, Aisyah yang panjat. Tilka, kan? Tilka Ukashah. Itu adalah itu adalah Aisyah. Tilka Aisyah, kita kata. Itu adalah Aisyah. So saya tukar tilka ni, itu kan, itulah ayat-ayat Al-Quran. Sebab apa? Nanti ada kaitan dengan perbincangan kita. Perkataan tilka ni nak cerita. Ingat tadi kalau dekat lelaki kita panggil apa? Haza. Kalau Hamzah, walaupun ada huruf ta kat belakang kan, kita panggil dia Haza sebab dia boy.
Haza Hamzah, cucu kita. Kita kata, ini Haza Hamzah. Yang anak ustaz yang tengah manjat tu, tilka. Itu yang perempuan. Kalau laki, zalika. Kalau perempuan kita panggil tilka. Perkataan tilka, itulah yang bermaksud itulah. Bermaksud. Nanti kan tak tahu apa maksud. Bermaksud itulah. Adalah kata penunjuk. Kan? Nak tunjuk itu. Kan? Yang bermaksud sesuatu yang ditunjuk itu adalah jauh. Itu adalah jauh. Okey. Namun, perkataan tilka digunakan dalam bahasa Arab untuk dua kegunaan. Untuk dua kegunaan. Yang pertama, untuk memberitahu kita kepada perkara yang ditunjuk itu adalah jauh. Kan? Nak tunjuk jauh. Macam saya bagi contoh. Kedua, guna tilka. Sebab apa Tuhan guna tilka? Adakah Quran itu jauh? Maksudnya lebih kepada nombor dua ni. Poin kita lebih kepada nombor dua ni. Yang ni mungkin poin yang sesuai untuk kita bincangkan dengan ayat tilka ni. Untuk memberitahu kepada kita bahawa perkara yang dimaksudkan itu adalah sesuatu yang tinggi dan mulia. Kita tunjuk dia kan, tinggi. Tu kita guna. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan tilka ni bukan nak kata Quran tu jauh. Bukan nak kata ayat kitab tu ataupun kitab tu jauh, ayat-ayat Allah tu jauh. Tapi Tuhan nak angkat tinggi kan. Nak angkat tinggi ayat-ayat Allah Ta'ala tu, lalu Tuhan gunakan tilka. Tilka. Okay. Al-Hakim pula. Al-Hakim daripada perkataan kata dasar hakama. Hakama. Hakim. Hukum. Tu semua sama je. Okay. Kedudukan yang tinggi. Betul. Zalika ni nak tilka zalika. Kalau ada Al-Baqarah dia panggil zalikal kitab la raiba fi. Ni dia panggil tilka ayat. Tilka. Dua-dua menunjukkan kedudukan yang tinggi. Bukan nak kata jauh, tak. Kedudukan yang tinggi. Tilka ayatul kitabil hakim. Perkataan Al-Hakim daripada kata dasar hakama. Hakim. 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 Tu walaupun kita panggil kita kata dalam sebutan yang huruf yang sama tapi sebutan yang berbeza kan. Saya beritahu tadi. Kalau hakim, dia orang yang hakim lah. Dia orangnya. Dia tu mungkin seorang hakim ataupun dia seorang khatib. Kita panggil khatib. Yang dia baca tu khutbah. Tapi pembaca ni kita panggil khatib. Khatib. Hakim, orang yang menjatuhkan hukum. Hakim. Ataupun seorang hakim lah. Orang yang menjatuhkan hukum. Kalau hakim bermaksud nombor dua ni. Tadi hakim, hakam bermaksud kebijaksanaan. Oleh itu perkataan Al-Hakim boleh bermaksud sesuatu yang penuh kebijaksanaan. Hakim. Hakim. Kan? Kalau hakim, orang yang penuh kebijaksanaan. So kalau kita namakan orang, kita namakan dengan huruf ya. Kita panggil dia panjang sikit. Hakim. Kan? Dengan panggil hakim. Bolehlah hakim pun baik juga. Tapi lebih seronok maksudnya kita panggil Al-Hakim. Kan? Bukan Al-Hakim. Al-Hakim. Dengan penuh kebijaksanaan. Kalimah Al-Hakim juga boleh diambil daripada kata dasar hukum. Ia bermaksud hukum agama yang menentukan manakah yang halal dan yang manakah yang haram. Terdapat banyak ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Okey, itu ceritanya tilka ayatul kitabil hakim. Lebih kurang maksud yang boleh kita faham. Okey, doktor silakan. Okey. Doktor Nobaya silakan. Dia maksud kat sini Tuhan nak kata itulah kitab Al-Quran yang ditinggikan oleh Allah Ta'ala, yang penuh kebijaksanaan, dan inilah kitab Al-Quran yang penuh dengan hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. So maksud tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatun lil muhsinin. Agak panjang tapi kita masuk sikit. Hudan wa rahmah lil muhsinin. Dan Al-Quran ini dia akan menjadi huda, petunjuk, dan rahmat bagi orang yang melakukan kebaikan. Orang yang membuat kebaikan. Huda bermaksud menjadi petunjuk. Huda dengan hidayah sama. Nama seorang anak Huda. Nama lagi seorang Hidayah. Sama lah. Dalam bahasa Arab dua-dua boleh. Okey. Huda, hidayah tu sama. Menjadi petunjuk. Al-Quran
kitab yang membentuk dan memberi huda ataupun hidayah kepada kita. Petunjuk yang bagaimana? Petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 jenis. Kan ada 4 jenis. Okey. Dia okey. Ada 4 jenis hidayah. Jenis-jenis hidayah. Yang pertama, hidayah naluri. Hidayah gharizah dipanggil. Gharizah. Hidayah ni ada 4. Sebab itu kadang-kadang kita rasa orang ni baik dia. Macam dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Kan? Hidayah yang macam mana? Hidayah dia banyak. Akhir sekali yang paling tinggi adalah hidayah yang hujung tu. Hidayah diniyah. Hidayah dia mendapat agama. Jadi hidayah ni petunjuk. Kadang-kadang kita kata um, kesempurnaan hidayah lah. Sebagaimana seseorang tersebut dia mendapat petunjuk, maka dia kena sempurna benda ni. Kalau tidak, mungkin kita kata dia dapat juga hidayah, tapi mungkin hidayah yang tidak sempurna. Bukan keseluruhan hidayah. Hidayah yang dipecahkan ada 4 oleh ulama kita, iaitu ada hidayah gharizah. Dia berhajat kepada sesuatu, memerlukan perlindungan, memerlukan kasih sayang. Saya bagi contoh, baby. Baby dia dapat hidayah awal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dekat dengan ibu dia, maka dia akan tenteram. Dia tahu dengan siapa dia dipeluk contohnya. Dia tahu kalau dia lapar, dia pergi menyusu tu, dia tahu di mana dia nak dapatkan susu. Tak ada siapa ajar dia macam mana nak sedut susu dan sebagainya. Kan? Jadi ini adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhajat pada sesuatu, perlukan perlindungan, tiba-tiba tengah malam dia menangis, kan? Rupanya dia rasa takut ke, kan? Ini adalah hidayah, kan, daripada Allah Taala diberikan kepada orang manusia juga. Mungkin pada kita nampak jelas ketika yang boleh kita ambil contoh hidayah yang kita bagi contoh kepada baby lah. Tuhan berikan hidayah kepada dia dalam bentuk yang kita kata apa, naluri, memerlukan kasih sayang, kan, itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga hidayah, kita kata hidayah hawas, hidayah panca indera, kan, penglihatan, pendengaran, bau, rasa, sentuh, panca indera. Macam mana kita rasa kita kita tahu bahawa apa, adanya api dekat situ, rasa bahang, kan, rupanya ada api, ya. Ataupun kita dengar macam mana, kenapa kita cepat-cepat selamatkan diri, kita dengar suatu bunyi yang kuat. Ini pun hidayah daripada Allah Ta'ala yang menggerakkan manusia melalui panca indera. Dan ada juga hidayah al-aqlu, hidayah akal. Hidayah akal, dia boleh tahu baik dan buruk. Daripada 1, 2, 3 ini naluri, panca indera, aqlu, gharizah, hawas dan aqlu ini akal. Kita kata apa? Ramai tak orang ada? Ramai orang ada. Ramai orang yang tahu baik dan buruk. Kalau masa saya dekat, saya pernah tengok sami-sami, kan, yang bertafakur. Baik depa ni, kan, baik, kan, tetapi mereka bukan baik kerana apa? Kerana dapat panduan agama, tapi mereka baik sebab kerana fitrahnya, naluri, ataupun diberi pada Allah petunjuk juga hidayahnya. Jadi sebenarnya kita kata dia ni baiklah, contoh kita kata ayat kita, kan, dia ni baiklah, harap satu hari nanti dia dapatlah hidayah daripada Allah. Dia telah pun dapat hidayah, tapi kita kata dia belum dapat panduan agama, diniyah agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran turun kepada kita untuk menyempurnakan hidayah-hidayah ni. Kalau kita ada sekadar naluri, sekadar hanya ada panca indera, sekadar hanya ada akal, tapi tidak ada panduan agama, percayalah kita punya hidayah tersebut belum sempurna. Walaupun kita akal kita seorang yang baik, bergelar sebagai seorang sarjana dan sebagainya, tapi tidak mengikuti panduan-panduan ditetapkan dalam agama, kita lihat ramainya orang yang cerdik pandai dan akhir-akhirnya mereka ini buat sesuatu yang mungkin di luar sepatutnya dilakukan. Cerdik pandai buat bom, akhirnya untuk bom orang lain. Maka ini adalah tidak sempurnanya hidayah Allah Ta'ala kepada seseorang. Lalu Al-Quran yang datang kepada kita mempunyai hidayah-hidayah yang kita sebutkan ni.
Dalam Al-Quran Tuhan cerita macam mana orang yang memerlukan perlindungan. Dalam Al-Quran Tuhan menghidupkan panca indera kita. Macam mana kita dibayangkan tentang kata apa, penglihatan kita, kan, rasa gerun kita. Dan tentulah dalam Al-Quran mendatangkan kepada kita cerita tentang baik dan buruk, kisah Fir'aun, kisah Musa dan sebagainya. Dan juga Al-Quran meletakkan hukum-hukum yang mana yang perlu kita lakukan, yang manakah perlu kita tinggalkan. Dan Quran memberikan rahmat kepada kita dengan mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, maka gabungannya kita akan dapat sifat rahmat daripada Allah Ta'ala. Rahmat ni apa? Sifat Rahman dan sifat Rahim Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Okey lah. Saya ingat belum habis lagi. Kita cukup dulu sampai ayat yang ketiga ini. Permulaan daripada surah Luqman. Muqaddimah kita yang seakan daripada surah Al-Baqarah. Tetapi nanti kita akan lihat perbezaan surah Luqman ini daripada surah Al-Baqarah. Iaitu Luqman ini mengajar kita sebelum kita melompat kepada tahap iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So belum habis, tetapi mungkinlah beberapa pengajaran yang boleh kita ambil, iaitu pertama, hari ini kita mempelajari tentang satu nama daripada Al-Quran, iaitu nama kepada seorang manusia yang soleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan, pengiktirafan, um, kita kata apa, diangkat oleh Allah kemuliaan sehingga diletakkan kata-katanya dalam Al-Quran. Kita buat jurnal, kita buat apa, kita pun tak tahu lagi berapa lama boleh bertahan. Kalau diizinkan oleh Allah manfaat kepada umat ini, maka diharapkan berterusanlah ganjaran kita, amal apa, ilmu bermanfaat kita tersebut. Luqman Al-Hakim, beliau dicatat oleh Allah dalam Al-Quran, diguna sampai akhir zaman nanti. Kan kata-kata dia, walaupun mungkin dia tidak ditulis dalam bentuk jurnal lah, kan, ya, dalam bentuk jurnal, tapi ditulis dicatat dalam Al-Quran. So, yang pertama pengajaran, ambil iktibar daripada seorang lelaki yang soleh ini, bagaimana Tuhan angkat kebijaksanaan dia, dituliskan, diletakkan dalam Al-Quran. Yang kedua, iaitu kita mempelajari pada hari ini, iaitu ada perkara yang boleh kita tafsir dan kita takwilkan. Tapi bagi orang beriman, ada perkara yang dirahsiakan oleh Allah, maka perkara utama sekali adalah kita beriman dan kita jadikannya sebagai satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang ketiga, kita belajar sedikit pada hari ini, iaitu kesempurnaan hidayah Allah Ta'ala, yang apabila kita membaca Al-Quran, bukan sekadar dapat mendidik naluri, panca indera dan akal fikiran, tetapi kesempurnaan hidayah adalah apabila keseluruhan pendidikan Allah Ta'ala, termasuk didikan agama, panduan beramal kepada kita. Maka barulah kita tahu bahawa kita berada di atas ala hudan lil muttaqinin, iaitu berada di atas petunjuk, berada di atas. Betul-betul kita yang drive petunjuk tu, kan? Walaupun petunjuk tu kita perlukan untuk kita nak bergerak, tapi kita juga perlu, orang kata apa, sedar petunjuk yang betul-betul kita berada di atasnya, supaya kita tidak terkeliru dan akhirnya termasuk pula takut-takut berada di kalangan orang-orang yang sesat. Wallahu a'lam. Kita habis dulu ayat yang ke 3.3 separuh lah, tak habis lagi tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Kita buka pada, ada apa-apa soalan nak tanya tentang surah Luqman? Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya Waalaikumsalam. berkaitan dengan penggunaan kata tilka dengan zalika tu, sebab Ustaz tadi bandingkan dengan Al-Baqarah kan, kat Hmm. Al-Baqarah tu dia pakai Hmm. zalika, Hmm. dekat sini dia pakai tilka, tapi tadi Ustaz Kenapa? Kenapa? macam tunjukkan penggunaan tu pada gender, Ah, lelaki dengan perempuan kan. okey. Boleh pencerahan Ustaz? Dia okey. First, dalam bahasa Arab, kan, dalam bahasa Arab dia bezakan gender perkataan bila kita guna lelaki dan kita kena guna perempuan. Kalau lelaki kita tak panggil you, kita panggil anta. Kalau bahasa Inggeris, you tu lelaki ataupun perempuan lah. Tapi kalau bahasa Arab, you tu anta, lelaki. Kalau perempuan tu anti. Dia sebenarnya dalam surah ini, kita kata apa, surah
Al-Baqarah dengan surah Luqman, dia tak ada beza. Dua-dua ni dia akan gunakan kata apa? Kata ganti diri yang kedua kan. Iaitu yang menunjuk kepada benda jauh. Cuma gender dia berbeza. Kat sini guna zalika, dia guna man, guna lelaki muzakkar. Yang Luqman tadi dia guna ni, dia guna tilka. Okey, dia guna tilka. Sebenarnya dia tak ada beza. Pertama kita kata dia tak ada beza daripada sudut kata ganti diri yang menunjukkan kepada jauh. Yang ni zalika, yang ni tilka. Cuma berbeza daripada gender dia, doktor. Kenapa yang ni zalika, yang ni tilka? Sebab zalika ni dia Alkitab. Alkitab ni dia kita panggil apa? Dia lelaki. Jadi dia guna zalika. Kat sini tilka ni dia ada perempuan. Ayat. Ayat ni ada huruf ta kat belakang. Dalam bahasa Arab ni kebanyakan ni kalau huruf ta kat belakang ni perempuan lah. Macam tu. So daripada soalan tu jangan keliru. Dia masih lagi sama. Konteks dia menunjukkan kepada benda yang jauh untuk diangkat tinggi. Tetapi hanya berbeza kepada perkataan ni disebabkan gender dia. Yang ini lebih kepada she. Ni lebih kepada he. Macam tu. Yang Al-Baqarah he. Yang tu she. Okay. So betul. Kitab versus ayat. Betul. Okay. So ada apa-apa lagi soalan? Ustaz, nak Ya. tanya tapi tak keluar sikit topik boleh Ustaz? Oh tak apa, Sebab boleh. itu nak tanya kita dah lepas hari raya. Nak tanya itu masa haji. Dua soalan Ustaz Okay. Pertama pasal korban. Korban ni Ustaz, kalau tak salah saya pernah dengar pada Ustaz ke ataupun Ustaz lain, tapi minta penjelasan semula. Bila kita berkorban, macam kalau katakan suami saya nak berkorban setiap tahun, dia tak perlu letakkan nama kami sekeluarga ke Ustaz? Dia lagipun dia memang dia sebagai ketua keluarga dan duit pun keluar pada dia. Betul ke saya faham macam tu Ustaz? Jadi setiap kali korban walaupun nama dia je Ustaz, ke ataupun setiap kali tu dia kena cari nama orang tu? Kalau katakan dia nak ada 7 bahagian ke 5 bahagian ke something like that Ustaz. Saya kurang faham. Kalau pakai kambing, maksudnya satu ekor kambing tu kan? Tapi dia nak bayar, tapi dia nak niat untuk ahli keluarga macam tu. Mungkin sebab apa Ustaz ni cara fikir orang kampung Ustaz, sebab rasa macam tahun lepas dah korban, jadi tahun ni kita nak pakai nama siapa macam tu tahu, macam nak kena letak nama. Okey, mungkin agaknya tahun ni 7 orang untuk 7 bahagian lembu, nama mak lah, nama ayah lah, nama yang dah meninggal kan, sebab rasa macam siapa pula, selalu kita fikir macam tu, nak kasih giliran Ustaz. Tapi macam saya rasa saya pernah dengar someone menjelaskan yang sebenarnya nama ketua keluarga tu pun dah cukup. Betul. Tapi tak tahu, minta Ustaz jelaskan pasal penamaan ni. Dia sebenarnya dalam korban tak ada penamaan pun sebenarnya, tak ada dikhususkan penamaan. Cuma yang kita lakukan biasanya dekat Malaysia ini adalah kerana kita nak meraihkanlah nama-nama tersebut. Nama raikan. Jadi kalaulah tak letakkan nama tu secara khusus pun, tapi si pemberi pun sudah berniat untuk sekian-sekian nama, insya-Allah tetap akan sampai juga. Maksudnya dia sebab saya ingat dulu kita pernah bincangkan, kita bayangkan dulu Ustaz, bila kita akikah ke, bila kita korban ke, kita nak naik kuda tu, kita nak naik, sebab tu jadi macam tu, kita rasa macam ni sekarang anak aku yang ni tak ada kambing besok kat akhirat. Satu kan Ustaz kan. Jadi sekarang ni bila korban yang kita dah faham sekarang ni Ustaz, bila kita namakan tu, kita niatkan supaya kebaikan tu kita sedekahkan atas nama orang-orang yang kita namakan tu Ustaz. Ya betul. Even kalau kita tidak berniat secara langsung pun, tapi macam tadilah, jika kita seorang ketua keluarga, maka dia tetap akan sampai kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Macam tu. Dia macam contohnya orang hafal Quran. Dia akan mendapat syafaat kepada 10 orang. Kan 10 orang. 10 orang tu dalam hadis lah. Dia kata 27 orang dan sebagainya. Dan dia tidak perlu fikir pun nanti nak mati, nanti dalam akhirat nanti dia nak decide siapa yang boleh dia berikan syafaat mahkota tersebut. Sebab automatically dengan dia membuat hafalan Quran tersebut, Tuhan dah angkat martabat dia. Orang sekeliling dia dapat tempias lah siapa yang dia nak berikan. Even ada setengah
sahabat kata, yang dia kata dia tak ada anak, dia kata. Aku tak ada anak lah kan untuk aku nak tarik siapakah anak aku yang akan dapat berikan syafaat. Ada yang sahabat bincang pula, aku nanti tak tahu nak tarik siapa. Semua baik-baik belaka, kawan-kawan dia sahabat kan. Maka Ibnu Mas'ud kan, dia antara dia katakan, dia kata tak ada, dia kata. Maksudnya hari akhirat nanti engkau boleh beri kepada Tuhan yang Maha Tahu lah. Mungkin Siapa jiran, yang berkelayakan mungkin Ustaz kan? mungkin jiran dia, mungkin siapa saja kan. Samalah, tapi cuma kita mengamalkan, letakkan nama tu sebagai untuk kita meraihkan kepada kepada orang-orang yang kita niatkan tersebut lah. Tapi jikalah ada yang buat tanpa dia berniat khas sebagainya, insya-Allah tempias tersebut tetap akan ada kepada inilah, kepada orang-orang yang berada sekeliling dia. Okey. Kalau jadi sekali, kalau macam tu Ustaz, dari sudut amalan yang kalau macam yang elok lah. Kalau kata kita nak berkorban, kita nak korban lembu 7 bahagian, kita letak satu lembu, satu nama je ke, ataupun still kita kena letakkan nama 7 tu orang yang sama, ataupun kena nama-nama lain je Ustaz? Macam mana Ustaz kalau dari segi amalan, kalau orang minta okey ni berapa bahagian, ni nak 7 bahagian. Lepas tu kita perlu juga ke nak kata okey ni nama-nama orangnya, ataupun kita kata okey 7 ni nama saya, katakan macam tu. Dia tidak perlu daripada sudut hukum, tetapi perlu daripada sudut silaturahim kita. Itulah, kalau kadang-kadang kita rasa tak perlu, memanglah daripada sudut hukum dia sah, tapi untuk nak menjaga maslahah setempat, kita kena jaga kan maqasid syariah kita. Kita punya keadaan setempat, masyarakat kita. So eloklah diberikan nama. I see. Okey. Jadi kita kasih je lah, letaklah nama-nama siapa-siapa Ustaz Ya, walaupun betul. datangnya pada sumber yang sama. Betul. Okey. Tapi andai kata jika korban baru ni terlupa letak nama, jangan risau. InsyaAllah dapat juga pada orang-orang yang sekeliling kita tu. Kan? Okey. Mana budak yang hafal Quran tu dia sempat fikir pun, siapa aku nak target 10 orang nak bawa masuk syurga. Dia pun tak tahu lagi. Itulah. Okey Ustaz, faham. Terima kasih Ustaz. Soalan yang kedua Ustaz. Soalan yang kedua kan, doa yang mustajab ialah pada hari Arafah kan Ustaz? Betul. Hari Arafah. Tapi so, ada sedikit waktu bila? Jadi macam-macam yang katanya asalkan selepas Zuhur. Ada pula yang kata kena ikut waktu Zuhur di Arafah. Jadi macam mana kalau Ustaz punya pandangan macam mana tu Ustaz? Dia benda ni sampai perbincangan ni dah bincang sampai ke kita panggil apa, majlis fatwa dunia kan. Dan dia sebenarnya ni, pertama kita kena tahulah waktu mustajab yang sebenar di Arafah. Mana tu nanti akan pergi semula haji, nak pergi haji lagi ke, mustajab yang paling mustajab kan, nanti tolong beritahu kat Mutawif apa, iaitu ketika matahari hendak terbenam, yang paling nak mustajab. Lagi dekat maghrib tu lagi mustajab. Kadang-kadang Mutawif ni dia bawa lari jemaah awal. Sebab dia kata tak apa, sebelum orang ramai, kita dah doa tadi tengah Zuhur tadi, kita terus masuk ke Muzdalifah cepat-cepat keluar. Dia keluar awal. Lepas solat asar tu dia terus kata jom kita siap-siap ke mabek. Kita pergi ke Muzdalifah cepat sebelum jemaah akan ramai di Muzdalifah. Tempat kutip batu. Keluar daripada Arafah lah maksudnya. Tapi sebenarnya waktu yang paling mustajab adalah berada di Arafah paling dekat dengan matahari nak terbenam. Kata maghrib pukul 7.20, pukul 7 tu nak 7.20 tu lagilah orang kata apa, lagilah dekat-dekat nak mustajab doa. Ada orang je doa lepas asar, lepas tu dia penat, pukul 6 tu dia stop dah. Sebenarnya lagi dekat nak terbenam lagi mustajab. Kata kan. Sebab itu. Okay. So yang pertama itulah waktu mustajab berdoa yang sebenar. Yang kedua, bagaimanakah keadaan mustajab tu boleh berlaku? Diberikan kepada orang yang berada di Arafah tersebut mustajab untuk mereka berdoa kerana mereka telah melalui proses yang pelbagai untuk datang ke Mekah, bertawaf kudum, berumrah dan sebagainya, berihram, dan akhirnya Tuhan bagi hadiah. Di Arafah tu pun bukan senang, panas dan sebagainya. Tuhan bagi hadiah kepada mereka di petang hari tersebut, mintalah apa-apa saja. Tiada hijab antara mereka dengan Allah Ta'ala. So, sebab apa? Sebab kerana mereka punya pengorbanan. Adapun orang yang tak pergi haji,
tak ada kaitan dengan pengorbanan tu. Kan mereka punya mustajab doa tetap pada hari Arafah. Tetapi iaitu di penghujung jika mereka berpuasa ataupun penghujung hari Arafah tersebut. Kan maksud ni kat sini maghrib kita. Bukan maghrib sana. Maghrib kita. Dan digalakkan untuk kita berpuasa dahulu. Digalakkan untuk kita berpuasa. Dan waktu yang mustajab adalah setelah kita, kalau tak puasa pun, kita beribadah. Kita baca Quran. Tak boleh baca Quran. Mungkin uzur. Kita istighfar. Kita kemas rumah. Apalah. Dan akhir sekali penghujung hari Arafah tersebut, dekat maghrib kita pun berdoa pada Allah Ta'ala. Lagi-lagi orang yang berpuasa, nak berbuka puasa waktu mustajab berdoa. Nak tunggu azan tu lagi buat 3 minit. Sama tak macam di Arafah? Samalah. Cuma beza mereka kat sana tak boleh berpuasa. Mereka berada dalam ihram. Kita kat sini dengan ibadah-ibadah lain, tapi ikut waktu kita. So, salah faham ni saya tengok dah banyak kali berlaku. Orang duk kejar bilakah waktu Arafah dekat sana. Jadi mereka akan share, mereka kata sekarang di Arafah waktu petang mereka di sana, matahari nak terbenam adalah pada sekitar pukul 11 malam waktu Malaysia. Jadi berdoalah waktu yang sama dengan orang-orang yang berada di mana? Berada di Arafah. So kita terlepas waktu kita yang maghrib tadi sebenarnya waktu yang lebih penting untuk kita berdoa. Kalau kita nak pukul 11 malam tu, kita hantar mesej kat kawan kita kat Arafah, engkau dah waktu mustajab kat sana kan? Tolong doakan aku yang ni. Itu je. Di bumi Arafah waktu di sana. Itulah. Okey. Okey, faham Ustaz macam tu. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. So, okeylah. Saya nak keluar pergi buat swab dulu ni. Doakan. Semoga tak ada apa-apa. Jadi sekat tu saja, kita jumpalah pada minggu depan. Kita akhiri dulu dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ridha-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil hingga kini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang penuh oleh nikmat. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, yang Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal baras wal juzam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal. Dekat tu saja. Doakanlah result saya mudah-mudahan negatif insya-Allah. Mudah-mudahan negatif Ustaz. Itulah. Kesian yang kecil tu Ustaz. Itulah nak bawa pergi swab ni, kena terfikir kecil berapa orang nak pegang dia ni. Orang tu semangat, lain kali mungkin dia lagi okey. Itulah nak pegang swab tu nantilah. Tu yang duk fikir ni. Okey. Duk fikir dia meronta. Okey kot. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama. Mana nak letak ni?